Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Fatimah. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan nak tahu, orang-orang yang menunaikan zakat, syurga Firdauslah tempatnya. Saya Batusha. Kawan-kawan nak masuk syurga tak? Jadilah orang amanah akan masuk syurga Firdaus. Saya Salwa. Kawan-kawan, kalau kawan-kawan menunaikan janji, syurga Firdaus akan menjadi rumah kawan-kawan kelak. InsyaAllah. Saya Dina. Untuk pengetahuan kawan-kawan, syurga Firdaus untuk hamba-hambanya yang memelihara kehormatannya. Saya Asma. Kawan-kawan nak tahu tak? Syurga Firdaus bagi orang yang memelihara dirinya dari perbuatan yang tidak elok. Ismi Iman. Syurga Firdaus adalah untuk tempat orang yang khusyuk dalam solat. Jom kita solat dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Masya Allah, ceria-ceria pada hari ini. Lawa, cantik, menarik, tertarik kami mademah. Iaitu ahli-ahli syurga insya-Allah. Yang kita akan juga membicarakan tentang syurga pada kali ini. Semuanya pastinya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih, Subhanallah. tahmid, Alhamdulillah. takbir, Allahu Akbar. tahlil. La ilaha illallah. Sebelum kita membongkarkan tentang ciri-ciri ahli syurga, tuan-tuan di rumah, puan-puan di rumah, insya-Allah adik-adik di rumah, juga di studio ini, ahli-ahli syurga doanya mintanya, dan kita mesti membaca dahulu ayat yang kita nak bongkarkan rahsia ataupun ceritanya pada ayat yang ke-139. Ayat berapa? 139. Siapa yang nak membacanya? Angkat dua tangan. Turun balik. Sebut Ana. Ana. Silakan Fatimah. Dia seorang ni Ana, dia tak turun kan? Okey, maknanya Fatimah lah nak sangat baca tu. Silakan Fatimah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masya Allah. Sekejap je tegur dah ada peningkatan sedikit. Bayangkan kalau hari-hari praktis bertambah mantap. 2 mantap untuk Fatimah. 1, 2, 3. Mantap. Ya, kita teruskan pembacaan yang seterusnya. Ayat yang pendek. Saya yakin, Ustaz yakin, dan anda boleh, kerana Malaysia boleh untuk menghafal ayat yang pendek ini. Okey, practice makes perfect dalam bahasa Jawa. Oleh sebab itu jangan malu-malu untuk kita praktis. Baca hari-hari ya, pahala pun dapat, kemahiran pun dapat. Bila dah semakin mahir, jangan lupa janji Allah, janji Nabi, al-mahiru bil Quran ma'as safratil kiramil bararah. Orang yang mahir dalam pembacaan Al-Quran akan sebaris dengan para malaikat pada hari kiamat. Sebaris. Bayangkan, malaikat tak buat dosa, tengok kita sebaris dengan dia. Tengok kanan malaikat Jibril. Tengok kiri malaikat Mikail. Tengok sana lagi malaikat maut. Pendek kata jumpa malaikat Jibril. Oh, malaikat Jibril give me 5. Sebarislah katakan. Itu bagi orang yang mahir. Nak mahir macam mana? Boleh nganga saja? Tak boleh. Dia kena berlatih. Memel kena berlatih setiap kali. Supaya bacaan kita semakin mantap. Okey. Kali ini kita baca beramai-ramai untuk membetulkan lagi bacaannya. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Allahu Akbar. Ketika mana ayat yang Ustaz ceritakan dan kita bacakan tadi, kita nak pilih satu tajuk. Tajuknya ialah kurniaan Allah kepada orang yang beriman. Kurniaan Allah kepada siapa? Orang yang beriman. Ada tak kurniaannya? Pastinya ada. Macam seperti mana kalau Raja Sultan dia sebangga kepada rakyat dia, dia akan bagikan darjah kebesaran. Tan Sri, Datuk dan seumpama dengannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia juga memberikan satu ganjaran, satu kurniaan, darjat kebesaran kepada orang-orang yang beriman. Bukan iman sini, iman kita semua ni. Okey. Ganjarannya apa? Ketika mana kita nak sebutkan ganjaran, orang-orang yang berada dalam peperangan Uhud kalau ingat. Dia rasa lemah, dia rasa yalah maklumlah ramai yang syahid,
Ramai yang terkorban, Rasulullah sendiri pun cedera, lari lintang pukang. Dia orang rasa down. Sebab sifat manusia memang begitu. Tapi ketika mana mereka down, turunlah ayat ni, Allah kata jangan duka nestapa. Jangan rasa terhina. Kerana kamu sebenarnya tinggi. Kamu beriman, kamu memperjuangkan agama Allah. Darah yang gugur ini adalah darah syahid yang akan menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Semua kawan-kawan kamu ini adalah balasannya syurga. Balasannya syahid. Dan kita akan sebut beberapa balasan dan kurniaannya selepas daripada ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami untuk mendapat kurniaan dan darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pastinya semuanya dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. bukan sekadar baju yang cantik, kurniaan daripada Allah. Ya, begitu juga dengan adik-adik, tapi kurniaan yang lebih besar, yang tidak lusuh, yang tidak hancur untuk selama-lamanya. Pertamanya ketika mana umat Islam yang berada dalam peperangan Uhud down. Ketika itu ada di kalangan mereka yang syahid, ramai yang gugur. Baginda teringat sangat tentang peristiwa Uhud ni, sebab itulah antara cabaran yang paling tinggi dan Nabi sendiri banyak cedera. Ketika mana di akhir hayat baginda keluar tengah malam, kadang-kadang tengok Jabal Uhud, Bukit Uhud. Dia kata hazal jabal yuhibbuna wa nuhibbuhu wa yuhibbuna. Inilah dia Bukit Uhud yang kami cintakan dia dan dia pun cintakan kami. Dan ketika itu Rasulullah pergi kepada perkuburan Baqi' yang dekat dengan Madinah untuk melihat kembali sahabat-sahabatnya yang telah meninggalkan baginda lebih dahulu daripada Rasulullah SAW. Itu ketika mana di akhir-akhir hayat baginda. Ketika itu orang-orang yang syahid ini dijanjikan oleh Allah. Sebenarnya diriwayatkan dalam riwayat Bukhari, walaupun hakikatnya jasad mereka mati, tapi roh mereka tidak mati dan terus diberikan rezeki yang mewah di alam yang kita tidak mengetahuinya. Ya, rezeki itu pastinya datang daripada siapa? Allah. Bahkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, orang roh-roh yang mati kat dalam peperangan Uhud dan mana-mana peperangan untuk membela agama Allah, roh mereka akan masuk ke dalam burung yang berwarna hijau. Dan terbang dan terbang. Bebas di angkasa raya di dalam syurga. Dan duduk di bawah lampu-lampu dan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu dia diberikan rezeki dan bebas hidup di dalam syurga milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Ustaz dah banyak sebut tentang syurga Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak sebut sedikit bagaimana ganjaran-ganjarannya. Kita lihat bagaimana pohon di dalam syurga. Ada satu pohon tu, bayang-bayang pohon tu, kalau kita duduk kan biasa dekat pohon ataupun pokok kan ada bayang-bayang kan. Bayang-bayang tu kan, nak lepas bayang-bayangnya, kita lari berjalan kat bawah pokok tu, nak lepas bayang-bayang pokok tu, 100 tahun perjalanan pun masih lagi tak lepas lagi bayang-bayang tu. Besar tak pokok tu? Besar. Besar. Bukan sekadar besar, busat. Banyak busat. Nak menceritakan rendangnya, redupnya, indahnya. Bahkan ada satu pokok yang dinamakan tuba. Berbagai-bagai buah timbul daripada pokok yang satu. Bayangkan. Mana dekat dunia pokok yang berbagai-bagai buah daripada satu pohon. Itu baru pohon syurga. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Begitu juga dengan istana kemah-kemah dan kamar-kamarnya. Kamar-kamarnya, Masya Allah, digambarkan bahawa syurga ini bertingkat-tingkat. Dan ke dalam satu riwayat yang sahih, Nabi kata dalam riwayat Muslim, dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan kalaulah kamu nak meminta syurga, memintalah ataupun pintalah syurga yang paling tinggi, iaitu syurga Firdaus. Syurga apa? Firdaus. Syurga Firdaus ini tempat yang tinggi para anbiya dan para rasul, dan dikatakan disebabkan ciri syurga ni bertingkat-tingkat, maka ketika itu syurga Firdaus lah yang berada di tingkat yang tengah. Walaupun martabatnya tertinggi, tapi dia berada kawasan tingkat tengah yang daripadanya lah sumber-sumber sungai-sungai yang mengalir daripada syurga-syurga yang lain. Bahkan bumbungnya daripada arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana? Arasy Allah. Arasy Allah Subhanahu Wa Taala, tempat Allah bersemayam. Maknanya Allah dekat dengan dekat dengan orang yang berada dalam syurga Firdaus. Dan nikmat yang terbesar ketika mana berada dalam syurga adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Inilah ganjaran dan kurniaan Allah. Begitu juga sungai-sungai yang ada dalam syurga. Ada sungai daripada laban ataupun susu. Begitu juga bukan daripada susu saja, ada yang juga daripada madu. Madu yang ditapis dengan tapisan yang begitu jernih sehingga melahirkan kualiti madu yang begitu sedap. Begitu juga sungai yang berada dengan air yang jernih. Masya Allah.
kesemuanya mengalir 24 jam. Bahkan kita boleh masuk ke dalamnya pada bila-bila masa. Bayangkan, idea syurga inilah menyebabkan manusia dapat idea untuk mendekor rumahnya. Rumah yang indah, rumah yang mewah. Di hadapannya biasanya ada tasik, ada swimming pool, ada sesuatu air yang melambang kerehatan dan kemewahan. Masya-Allah. Tahmid. Alhamdulillah. Inilah begitu juga dengan bidadari-bidadari yang berada dalam syurga. Kawan-kawan kita, yang pasangan-pasangan kita, membawa makanan dengan hanya terlintas dengan niat. Begitu juga keindahan dan kecantikannya sehingga dikatakan bahawa khumrul ataupun tudung bidadari ini kalaulah jatuh ke dalam dunia ataupun jatuh ke dunia akan menjadi gila dan wanginya semerbak sehingga wangi segala dunia dan isinya. Itu baru dia punya tudung. Bayangkan dia punya pipinya yang gebu, begitu juga dengan tubuh badannya yang wangi indahnya. Baik lelaki, baik perempuan, kesemuanya ada pasangan-pasangan yang dinamakan bidadari dan bidadari. Tasbih. Subhanallah. Bahkan suara bidadari yang begitu merdu ketika itu sampai kita keliru di antara bahwa merdunya bunyi daun-daun yang bergeseran yang mengeluarkan bunyi-bunyi yang indah dengan indahnya suara bidadari-bidadari yang menangis pula, yang menyanyi dan berkata-kata keseluruhannya indah, lunak, sedap. Sehinggalah kita nampak burung-burung yang berterbangan. Alangkah sedapnya kalau dapat makan burung itu. Burung itu seolah-olah dengar, sop, tiba-tiba landing. Jatuh terus kat dalam pinggan dan boleh terus untuk dimakan. Bayangkan. Bila kita dah makan dengan enak dan lazatnya tinggal tulang. Burung tu kembali terbang dan bercantum kembali tulang dan bulu-bulunya ke semuanya. Masya Allah. Takbir! Allahu Akbar. Inilah dia balasan-balasan nikmat syurga yang sebenarnya sukar untuk digambarkan dengan pemikiran kita. Yang tidak terlintas dekat pemikiran kita, tidak pernah lihat dengan mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga kita. 99 rahmat Allah ketika itu dilepaskan berbanding satu rahmat yang Allah lepaskan dan kongsikan sehingga hari kiamat untuk dunia dan isinya. Bayangkan 99 rahmat ini begitu indah, nikmat, best, power. Dan semuanya ganjaran bagi orang-orang yang beriman kepada siapa? Allah. Kita akan teruskan cerita kita. Dan celoteh kita bersama dengan Atuk. Pastikan terus setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya, terima kasih kepada cucu Datuk di hadapan sana. Dan Al-Quran. Masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Masya Allah. Atuk harap supaya kita setia terus selama-lama bersama kami dalam rancangan Adik Al-Quran. Atuk beritahu cucu Atuk dalam studio, yang cucu di luar sana. Dalam Islam, bila sebut nikmat, kita mesti ingat ya, nikmat apa dia yang Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat ya apa? Ya Allah beri kepada kita, betul tak? Betul. Itu semua nikmat. Kadang-kadang nikmat itu ada benda baik. Kadang-kadang ada nikmat benda yang tak baik pun nikmat yang kadang-kadang tu. Ya. Kadang-kadang sakit pun nikmat juga. Kalau tak sakit, tak mana pergi, wallahualam. Cuma yang penting untuk cakap, ialah bila sebut nikmat, nikmat tak ada dua. Ingat ya, nikmat ada berapa? Dua. Dua jenis. Yang pertama dinamakan nikmat hissi. Nikmat apa? Hissi. Cucu tahu tak apa dia nikmat hissi? Tahu. Fatimah, apa dia nikmat hissi apa dia? Nikmat tu macam orang kaya tu tapi Nikmat orang hissi apa dia? Nikmat hissi dulu. Hissi tu apa dia? Orang yang tak nikmat orang tak nampak. Makna nikmat hissi tu orang yang tak nampak. Itu nikmat. Kadang orang tak nampak. Contoh kita kata kalau Atuk contohnya. Kalau Atuk sakit ke, tak sakit ke, orang tahu tak? Tak. Kalau Atuk kata Atuk sakit, orang tahu tak? Tak. Orang tak tahu. Kalau Atuk tak sakit pun orang tak tahu. Atuk masya-Allah, Atuk sihat. Itu nikmat hissi, orang tak nampak. Yang kedua, nikmat maknawi. Apa dia nikmat maknawi? Apa dia? Nikmat yang nampak. Nikmat orang yang orang nampak. Nikmat masya-Allah, orang nampak, orang nampak betul. Bukan kita dapat, orang bernampak. Siapa dapat contoh? Sebut. Rumah besar. Dina siapa dia? Dina siapa dia? Rumah besar. Masya Allah, rumah dia besar ya. Rumah dia hebat. Rumah dia banglo. Menantu dia? Bangla. Masya Allah. Rumah banglo, menantu bangla. Nikmat tak? Nikmat. Orang nampak. Rumah dia, rumah siapa ni? Rumah si Pulan, menantu dia bangla. Ya, Masya Allah. Itu nama nikmat maknawi. Baik. Dalam banyak-banyak nikmat ini, ini ulama-ulama kita ingat, kita selalu sebut. Sebesar-besar nikmat dalam Islam, tak kira maknawi ke hissi ke, apa dia? Ni'matail imani wal Islam. Sebesar-besar nikmat ialah nikmat iman dan
Islam. Jadi orang yang bukan Islam, dia tak dapat nikmat ini. Jadi cucu-cucu tu kita agama apa? Islam. Beriman tak? Beriman. Masya Allah, sudah ada pada kita dua nikmat yang terbesar. Yang pertama nikmat kita jadi orang Islam. Yang kedua nikmat iman. Cuma dua-dua ini nikmat yang paling besar dari Islam. Maka amat malanglah orang-orang yang Allah anugerah nikmat ini, iman dan Islam, tiba-tiba dia keluar Islam. Mana dia tak terima nikmat yang paling besar. Ada orang keluar Islam tak? Ada. Ada orang murtad tak? Ada. Dah sekian lama Islam, 10 tahun Islam, 10-20 tahun Islam, tiba-tiba keluar Islam, masuk agama lain. Dia menolak nikmat yang paling besar sekali satu. Ya. Ada ulama kata untuk manusia tu ya, nikmat yang terbesar selepas iman Islam. Apa dia? Ada ulama kata ialah bila mana seorang mendapat isteri yang soleh. Masya Allah. Ada ulama kata nikmat terbesar nombor 2 selepas iman Islam apa dia? Isteri yang soleh. Masya Allah. Esok kalau cucu-cucu atuk jadi orang yang soleh, besok bila cucu atuk berkahwin, maka berbahagialah suami-suami cucu atuk. Pasal apa? Dia mendapat isteri yang soleh. Dalam hadis Nabi ada, Nabi sebut. Atuk ingat. Dia kata apa? Qala Rasul, ma razaqallahu ibni Adam ba'da taqwa Allah azza wa jal khairun min imra'atin salihah. Atuk ulang sekali ya. Khairun min imra'atin salihah. Masya Allah. Yang bermaksud, kata Nabi, tidak ada satu kurniaan, tidak ada satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang anak Adam selepas dia sendiri bertakwa kepada Allah, dia patuh perintah Allah, daripada sesuatu yang lebih baik daripada dia memiliki seorang isteri yang salihah. Masya Allah, isteri yang salihah. Mana itu kalau seorang lelaki, seorang suami, dia dapat isteri yang salihah. Masya Allah. Itu dia dapat nikmat yang kedua. Tapi dengan syarat, suami itu kena yang salih. Tapi kalau suami tak salih, suami penagih dadah, suami kaki pukul, suami kaki judi, suami minum arak, dapat isteri yang salih. Berguna tak? Tak. Itu jaga sikit besok ni, jaga sikit. Siapa isteri yang soleh? Ini atuk betul juga atuk ya. Siapa? Kan atuk tanya suami, tanya suami saudara tuan, nak tanya saudara isteri sudah soleh tak? Ada jawab apa? Tak perasan atuk. Ada orang tak perasan isteri soleh ataupun tidak dia. Baik. Macam mana nak tahu isteri yang soleh? Cuba buka Quran ayat 34 surah An-Nisa. Siapa ingat ayat apa? Dina, ayat apa? Boleh ingat tak? Ayat 34 surah An-Nisa. Apa dia? Tak perasan? Dia kata apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dha 'ala ba'd wa bima anfaqu min. Sambung. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Habis. Fasalihatu, adapun isteri-isteri yang saleh itu, apa dia? Qanitatun. Apa dia qanitat? Ialah isteri yang taat perintah Allah, taat perintah Rasul, taat kepada suami. Satu. Hafizatun, yang menjaga kehormatan diri dia, dia tutup aurat, dia tak melawan suami, dia jaga diri dia. Betul tak? Betul. Maka ini dia katakan isteri yang salihah. Ya. Kedua. Baik, kalau begitu, ulama bercakap. Apa nikmat lagi? Yang nikmat maknawi lagi. Apa lagi? Ada bercakaplah. Ada yang ketiganya, selain daripada nikmat ni, apa dia? Nikmat kesihatan. Betul tak? Betul. Sihat nikmat tak? Sihat. Kalau duit berjuta pun nikmat tak sihat, guna tak? Tak. Duit banyak, Masya Allah. Duit banyak, pangkat besar. Seminggu masuk wad. Keluar 2 minggu, masuk wad. Guna tak? Tak. Nikmat kesihatan. Yang keempat, nikmat kebahagiaan. Nikmat apa dia? Kebahagiaan. Allah bahagia, rumah tangga bahagia. Dan 5-6 itu bawah datang kekayaan, datang barulah kemuliaan sekali. Maka sebab itu ingat, nikmat iman dan Islam yang paling besar. Alhamdulillah kita menerima nikmat iman dan Islam. InsyaAllah kita dapat sedikit manfaat daripada penjelasan ini. Yang bertemu lagi dalam rancangan yang akan datang, dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Saya akan bertemu lagi di sini akan datang. Ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.